وكافة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin dapat sama-sama malam ini kita menyambung muzakarah kita kitab Fiqhul Manhaji. Malam ni masuk pada muka surat 127. Saya ingat hari ni cuti, hari guru. Saya pun minta cuti, tapi ketua kelas Saudara Iskandar tak lulus. Dia minta maaf lagi, hari ni pada program penuh kan, sampai dia demam-demam, tapi kita main juga. Kita masuk waktu sembahyang yang wajib. Nak bincang ni muzakarah balik, benda lama kita duk buat dah. Jadi sembahyang ni tu ayat dia tulis, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya dia ada waktu. Sesungguhnya sembahyang itu adalah kewajipan yang ditentukan waktunya. Jadi sembahyang dalam waktu kita namakan tunai. Kalau luar waktu, nama dia qada. Tiga jenis. Satu nama dia tunai, yang kedua nama qada, dan yang ketiga nama dia i'adah, ulang. Ada sembahyang dia kena ulang. Jadi hak sembahyang tunai clear lah. Kod-kod lah. Ni hujung-hujung Rejab ni. Rejab ni bulan solat. Jadi saya menyeru semua kita pastikan GST tu clear. Tengok Pak muka lain abang GST apa lah. GST solat ganti solat tertinggal. Kok ada tinggal hari tu kalut. Kalut mangrove, kalut makan kenuri, macam-macam kalut lah. GST. Gitu juga ada GST ni ganti siam tertinggal. Siam puasa. Kok lah kita tertinggal kali apa, jangan bagi lajak. Lajak dia kena tambah pula. Kena pidyah tambah. Sembahyang 5 waktu mempunyai waktunya yang tertentu. Ia mempunyai permulaan yang tidak sah jika dilakukan lebih awal daripadanya. Subuh ada waktu mula, kita bagi awal. Tidur tak apa lena, bagi awal, sembahyang subuh siap-siap. Lepas subuh kita nak jogging mudah ni, tak masuk waktu, tak boleh. Ataupun zuhur, biasanya penerbangan dia sebelum dekat-dekat nak sembahyang. Jadi kita sembahyang siap-siap. Penerbangan pukul 1 suku, ya, zuhur 1.20, kita sembahyang siap-siap. Tak boleh, dia kena masuk dulu. Dan ada penghujungnya yang tidak harus dilakukan lewat daripadanya. Subuh tu dia habis subuh tu syuruk.
7:01. Kalau lepas 7:01 tu kita panggil subuh gajah. Sampai 7:30, masa tu berubah gajah jadi gajah Tok Miang. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, ayat yang saya baca tadi maksud dia, sesungguhnya sembahyang itu adalah kewajipan yang ditentukan waktunya ke atas orang-orang yang beriman. Jadi dia dalam waktu. Sabit dalam hadis-hadis sahih bahawa malaikat Jibril alaihi salam telah datang menemui Nabi SAW sebaik sahaja sembahyang 5 waktu difardukan. Nabi difardukan, diberi hadiah dalam kisah Isra' Mi'raj, beri hadiah kepada Nabi dan kepada umatnya sembahyang sehari semalam 50 waktu. Kemudian atas pandangan cadangan daripada rakan sekerjaya Nabi, iaitu Nabi Musa, minta korang. Nabi pun terima pandangan dan memang minta korang. Disebut beberapa kali, 9 kali minta korang, lah kali dapat tinggal 5 waktu. 5 waktu salat, bayar gaji macam 50 waktu. Jadi buat kerja sikit, gaji banyak. Jadi dah difardukan, diperintahkan solat, maka Jibril datang mengajar Nabi. Maknanya solat nak kena mengaji, tak boleh pakai tiru-tiru. Jibril memang mengajak Nabi. Kedatangannya untuk mengajar baginda, antara dia punya pelajaran yang dia mengajar tu apa dia? Waktu-waktu sembahyang, dan menggariskan kepada baginda waktu permulaan dan penghujung bagi setiap waktu sembahyang. Kalau subuh, bila mula, bila hujung. Subuh ni kita tengok ada berapa jam? 1 jam 5:41 sampai 7:01 minit. 6:41 7:01 minit. Dia lebih kurang 1 jam 20 minit. Dia sekitar tu ya. Ada 1 jam 10 minit, 1 jam 20 minit. Tu waktu subuh. Zuhur pula dia 3 jam lebih-lebih. Zuhur pukul apa? Zuhur 1.17 sampai 4.39, 3 jam. Asar 3 jam. Maghrib sama dengan subuh. Tuan balik kira, tengok dia tak lari. Kalau dia panjang 1 jam 20 minit, 1 jam 10 minit, itu waktu maghrib. Isyak panjang. Jadi isyak panjang 9 jam. Isyak daripada 8.42 sampai subuh, sampai 5.4 saja. Waktu-waktu tersebut telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang Islam melalui ucapan dan perbuatan. Nabi habaq waktu ni bukan direka, diatur oleh ulama. Nabi dah habaq itu. Waktu mula, waktu habis, waktu mula, waktu habis, semua dah clear. Cuma kita dah mengaji kitab ni kitab fiqh, diambil pada hadis-hadis. Jadi ada hadis, mari kita tengok. Perkara ini boleh dilihat dalam Sunan Abi Daud, dalam kitab sembahyang, bab-bab waktu sembahyang, dan juga Sunan At-Tirmizi di awal kitab sembahyang. Hadis yang membicarakan tentang kelima-lima waktu sembahyang tersebut adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan lain-lain daripada Abu Musa Al-Ash'ari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat telah datang bertanya Rasulullah SAW tentang waktu-waktu sembahyang. Sahabat ni baru meluk Islam. Jadi bila dia baru terima Islam, dia tak tahu waktu. Dia bertanya Nabi. Rasulullah SAW tidak menjawab apa-apa. Kadang-kadang sahabat tanya, Nabi jawab. Kadang-kadang Nabi tangguh, kadang-kadang tak jawab. Ada pasal tak jawab tu, nak bagi dia tanya lagi, nak bagi dia tunggu lagi. Kadang-kadang Nabi habiskan satu tajuk baru jawab. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, datanglah bersembahyang bersama-sama kami. Nabi tak mau jawab terus, mai nak buat program.
Jadi belajar cara praktikal, mai sembahyang sama kami. Abu Musa menceritakan lagi, kemudian Nabi SAW bangun mendirikan sembahyang subuh ketika terbit cahaya fajar. Di waktu itu manusia hampir tidak mengenali sesama mereka kerana masih gelap. Gelap bahasa Arab panggil ghalas. Jadi main sembahyang subuh tak kenal orang sebelah. Pasal apa agak-agak Pak Jiman tak kenal orang sebelah? Kelam lah kita kenal buka cerah. Itu mana ada pelita, kelam. Jadi tak kenal siapa dia sebelah tu. Makna kelam lagi mula sembahyang subuh. Kemudian baginda memerintahkan mendiri sembahyang subuh. Kemudian baginda mendirikan sembahyang zuhur ketika gelincir matahari. Masa gelincir matahari mula masuk waktu zuhur, sembahyang waktu mula. Tadi subuh pun waktu mula. Seorang sahabat telah berkata, sesungguhnya siang hari telah pun sampai di pertengahannya, sedangkan baginda sallallahu alaihi wasallam lebih mengetahui daripada mereka. Lalu menyuruh mereka menunaikannya. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam mendirikan sembahyang asar ketika matahari masih tinggi, lalu menyuruh melakukannya sembahyang asar. Kemudian baginda SAW mendirikan sembahyang maghrib ketika terbenam matahari, lalu dia menyuruh menunaikannya. Kemudian baginda SAW mendirikan sembahyang isyak ketika hilang cahaya merah di kaki langit. Makna kem solat yang Nabi buat hari pertama sembahyang di awal waktu, hari kedua di akhir waktu. Lagi kita jumpa hari kedua. Dan Nabi bagi tahu antara awal dan akhir waktu-waktu solat. Baik. Pada keesokannya hari kedua, Rasulullah SAW melewatkan sembahyang subuh hingga ketika baginda SAW beredar daripadanya. Sahabat tersebut berkata, matahari telah atau hampir terbit. Lepas sembahyang subuh bergerak habis sikit, matahari naik. Mana sembahyang akhir. Kemudian baginda SAW melewatkan sembahyang zuhur hingga hampir waktu asar, sebagaimana yang telah ditunjukkan waktunya semalam. Kemudian baginda SAW melewatkan sembahyang asar sehingga ketika selesai daripadanya, sahabat tersebut berkata, matahari telah kemerah-merahan. Kemudian baginda SAW melewatkan sembahyang maghrib sehingga ketika hampir hilangnya syafaq cahaya merah di kaki langit. Kemudian baginda melewatkan sembahyang isyak hingga 1/3 daripada malam. Apabila tibanya pagi, baginda memanggil orang yang bertanya dan bersabda, waktu sembahyang adalah di antara dua waktu yang telah aku tunjukkan. Itu waktu sembahyang. Lah ni mudah. Itu dah ada. Jam dah ada. Dia kadang-kadang mudah pun tak perasan. Macam lah di telefon tu mudah lah. Nak baca Quran pun boleh. Tapi jenis kes saja. Waktu dah ada tapi dia tak perasan. Takwim keliling rumah. Kan? Kemudahan. Tapi pasal kita tak prihatin. Hak lain kita boleh buat jadual. Jadi kalau orang ambil berat, dia dah beringat. Zuhur masuk pukul berapa? Pukul berapa? Cuma yang cekap maghrib masuk pukul berapa? Bulan puasa. Kan? Ada 32 hari kita nak puasa. Tu kita siap dah. Siap dah. Maghrib pukul berapa? Tak apalah pasal kita nak makan. Sunat buka puasa awal. Baik. Jadi Nabi bagi tahu hari pertama saja Nabi tunjuk. Bukan suruh sembahyang akhir. Nak bagi tahu waktu tu antara tu. Jadi kita dah habang tadi, waktu subuh 1 jam 20 minit kurang sikit atau lebih sikit. Waktu subuh dan maghrib sama. Zuhur asar 3 jam. Maghrib dengan subuh, zuhur dengan asar. Isyak panjang. Di sana terdapat hadis-hadis
yang menjelaskan perkara yang disebut secara umum dalam hadis di atas, atau tambahan kepada apa yang disebut dalam hadis di atas. Perkara ini akan kita lihat apabila kita membincangkan waktu setiap sembahyang secara terperinci lepas ini. Okey, kita baca laju, tak apa, tak salah apa. Lagi kalau ada apa-apa soalan kita bincang. Yang pertama, subuh. Waktu subuh ni makna pagi. Bila matahari kena tu pagi, sabah. Jadi sabah tu dia awal pada Kedah. Tu asal dia sabah. Sabah tu subuh. Kan dia awal dari kita kan? Sabah kan kita awal. Depa dulu. Sabah. Kedah ni mangkuk. Bahasa Arab kan? Melaka tempat berjumpa, mulaqah. Melaka. Jadi ada negeri yang bahasa Arab. Lepas tu dia ngarap dia Kedah dar semua. Pi Perlis dia tinggi sikit, dia pi Kayangan. Lain dia negeri Arab lah kan? Saja selingan. Waktu subuh bermula dengan zahirnya fajar sadiq, dan ia berterusan sehingga terbit matahari. Mula start dia keluar fajar sadiq. Fajar ada dua. Sebelum sadiq nama dia kazib. Kazib ni bohong. Dia fajar sadiq. Lepas tu sampai dia waktu dia sampai terbit matahari. Sabda Rasulullah SAW, waqtu salati subhi min tulu'il fajri malam tatlu'i syamsu. Waktu sembahyang subuh bermula daripada terbit fajar sadiq sehingga selama mana matahari belum terbit. Itu waktu dia. Solat subuh ada nama lain lagi, solat fajar. Bila dengar solat fajar tu apa dia? Solat subuh lah. Solat fajar, solat subuh, solat al-ghadah. 3 nama. Tapi yang di ma'ruf kita pun dah faham dah. Bila abang solat subuh semua faham. Abang fajar tu tak apa faham lagi. Tapi hak tu lah 3 nama. Yang kedua zuhri. Kalau zohor tu belakang, zuhri makna dia belakang. Zuhur ni tengah hari. Siang, waktu tengah siang tu dia panggil zuhur. Waktu zuhur bermula dengan tergelincirnya matahari ke arah barat. Matahari dia mai ke belah timur ni naik, lepas tu sampai dia rembang, lepas tu dia gelincir. Kita pakai jam lah mudah. 1.17 tu mula gelincir matahari. Ketika itu setiap objek yang berjisim akan mempunyai sedikit bayang yang mula menjadi panjang, dan bayang tersebut menuju ke arah timur. Objek lah, rumah ke, kereta ke, kayu ke, duduk tengah panas tu, daripada tadi matahari duduk naik sana, dia main bayang belah sini. Sekarang bayang dia belah timur pula. Bayang ini dinamakan sebagai bayang gelincir. Masa rembang bayang tak ada. Masa rembang tu bayang masuk dalam perut kalau kita berdiri lah. Masa rembang betul tu. Bila dia gelincir dah ada bayang belah sana tu, mulalah masuk waktu zuhur. Kok lah kita pergi satu tempat, jam pun tak ada, apa pun tak ada, pakai hak tu jadilah, pakai bayang. Waktunya berpanjangan sehingga bayang sesuatu objek itu menjadi sama panjang dengan objek tersebut. Kalau sekaki, di samping bayang gelincir yang menandakan mula masuk waktu zuhur. Imam Muslim meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, waktu zuhri iza zalati syamsu wa kana zillur rajuli katulihi ma lam yahduril asru. Waktu zuhur ialah apabila matahari tergelincir dan bayang seseorang akan menjadi sama panjang dengannya selama mana asar belum datang. Jadi habis zuhur masuk asar, habis asar masuk maghrib, habis maghrib masuk isyak, habis isyak masuk subuh, habis subuh tak nak apa, tak masuk apa lagi, dia panjang waktu tu. Yang ketiga asar. Asar ni ada romboh nama asri, subahi, asri ada, zuhri tak ada nama lagi, duk parti-parti. Cuma kat di Lengkuas ada seorang dia panggil tak tahu nama sebenar lah, Tok Mat Lohong. Tak tahu nama dia apa, tapi kalau asri banyak kan.
Kalau subahi ada, zuhri tak ada lah. Waktu asar bermula apabila berakhirnya waktu zuhur. Habis zuhur, mula asar. Dan ia berlanjutan sehingga terbenamnya matahari. Rasulullah SAW bersabda, "Wa man adraka raka'atan minal asri qabla an taghruba syamsu faqad adraka al-asr." Sesiapa yang mendapat satu rakaat daripada sembahyang asar sebelum terbenam matahari, terlewat hari itu, dia tak perasan, kata tak sembahyang asar, mangkit tidur, dia ghalib macam nak tu, letih, ataupun adalah apa-apa kerja letih, sembahyang asar satu rakaat habis waktu. Kira kalau dapat satu rakaat, hal lagi tu bukan tak ada sembahyang, makna dapatlah, masih dalam waktu walaupun satu rakaat. Maka sesungguhnya dia telah mendapat sembahyang asar keseluruhannya. Begitu juga waktu-waktu yang lebih, dapat satu rakaat di hujung waktu, maka alhamdulillah, dia kira dalam waktu. Walau bagaimanapun, seseorang yang bersembahyang hendaklah tidak melewatkannya hingga terjadi bayang sesuatu itu 2 kali ganda. Walaupun boleh, ni ada kes ke kadang-kadang, jangan biasa sampai lewat sangat, 2 kali ganda. Di samping bayang gelincir, berdasarkan hadis berkenaan dengan waktu-waktu sembahyang yang telah disebutkan sebelum ini, juga berdasarkan sabda Nabi SAW, "Wa waqtul asri ma lam tasfarra syamsu." Waktu asar ialah selama mana matahari belum kekuning-kuningan. Hadis ini bermaksud bahawa waktu ikhtiar bagi sembahyang asar adalah sehingga matahari menjadi kekuning-kuningan. Jadi waktu asar ni sampai masa kuning tu, kalau kita dah tak sempat, tak buat lagi, tu boleh buat. Kalau sengaja pergi tangguh, tu dia salah. Sedang dekat dah pun kena buat jugalah, walaupun dia hanya dapat satu rakaat dalam waktu, baki lagi di luar waktu. Yang keempat, waktu maghrib. Orang Kedah kata mengarit. Maghrib bahasa Arabnya, maghrib. Maghribi itu pada maghrib lah, Morocco. Maghrib di hujung sana. Waktu maghrib bermula dengan terbenamnya matahari dan berterusan sehingga hilang cahaya merah dan tidak ada lagi kesannya di sebelah barat sampai habis cahaya merah. Makna dunia ni bulat, setiap masa ada orang sembahyang. Lah kita ni habis maya maghrib, ada negeri baru mula bang maghrib. Jadi sepanjang adalah yang bang atas dunia ni, kan dia pusing. Kita maghrib, dia pas subuh. Lepas tu kalau dia duduk di Darul Amal Haid, lepas tu dia tak main bayar Jumaat, kan 3 kali tak main Jumaat lah, kena denda. Lepas tu dia habaq dia sembahyang di Mekah. Main di Mekah tak sah, di Mekah tak masuk ni. Lah ni orang Mekah tak bayar maghrib ni, asar pun tak sudah ni, tak mula juga asar, 6 jam lambat. Jadi makna setiap masa ada orang solat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Cahaya merah ialah saki-baki daripada kesan cahaya matahari yang timbul ketika terbenam. Kemudian cahaya tersebut akan hilang sedikit demi sedikit ditelan oleh kegelapan malam. Apabila kegelapan semakin tebal dan menular ke arah ufuk barat serta kesan cahaya merah hilang, maka itu bermakna berakhirlah waktu maghrib dan bermulalah masuk waktu isyak. Perkara ini telah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang menerangkan waktu-waktu sembahyang. Antara lain Rasulullah bersabda, "Waqtul maghribi ma lam yaghibi syafaqu." Waktu maghrib berterusan selama mana cahaya merah belum hilang. Jadi kita ambil hak mudah tadi, 1 jam 10 minit atau 1 jam 20 minit, itulah waktu maghrib. 5 isyak. Waktu isyak bahasa Arab kalau bubuh isyak, makan malam.
Isyak, sembahyang isyak. Jadi segi silap pula. Sembahyang isyak akhir. Isyak ni makna makan malam. Waktu isyak bermula apabila berakhirnya waktu maghrib. Habis maghrib 7.28. Mula maghrib. Habis maghrib 8.42. Masa itulah masuk waktu isyak. Ia berterusan sehingga terbit fajar shadiq. Tetapi waktu ikhtiar bagi sembahyang isyak, mana ikhtiar ni waktu yang lah pilihan, habis betul subuh, tapi yang habis tak betul, makna dia masih ada waktu, hujung waktu juga. Maknanya apa dia? Antara tidak melewatkan lebih daripada 1/3 pertama daripada malam. Malam mula 7.30 sampai 12 jam malam. 12 tu bagi 3. Bagi 3 berapa jam? 4. 1/4. 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30. Last sekali waktu ikhtiar isyak ni 11.30. Walaupun boleh nak bayar pukul 2, pukul 3, pukul 5 boleh lagi. Jadi waktu last ikhtiari dia panggil ialah 1/3 malam. Tadi dia abang subuh fajar. Yang dimaksudkan dengan fajar shadiq, ni kita tak nak perhatilah ni, kita pakai jam. Pagi-pagi bangkitlah keluar tengok fajar sikit. Fajar shadiq ialah cahaya yang berselerak memanjang dan mendatar di sebelah timur. Tengok belah sana, cahaya tu dia cerah, cerah pi ke atas, memanjang. Ia merupakan pantulan cahaya matahari yang diterima dari jarak yang jauh. Kemudian cahaya ini meninggi ke arah langit sedikit demi sedikit sehinggalah terbit matahari. Pasal sebelum fajar ni keluar, ada fajar juga cerah, tapi nama dia fajar kazib. Dalil yang menunjukkan permulaan, penghujung dan waktu ikhtiar bagi waktu isyak ialah hadis yang membicarakan waktu-waktu sembahyang yang diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tidur itu bukanlah suatu kecuaian, tetapi kecuaian ialah orang yang tidak mendirikan sembahyang sehinggalah datang waktu sembahyang yang lain. Kalau tidur nak buat macam mana di luar kemampuan. Ada orang tidur tak sedang, orang panggil tidur mampu. Saya gerak tak sedang, kan? Tapi yang kata cuai ni apa? Dia tidak mendirikan sembahyang sampai habis waktu. Hadis ini menunjukkan bahawa waktu sembahyang tidak akan berakhir kecuali setelah masuk waktu sembahyang yang lain, kecuali waktu subuh. Jadi dia bersambung-sambung. Habis zuhur asar, habis asar maghrib, habis maghrib isyak, habis isyak subuh, habis subuh belum masuk waktu zuhur. Ia tidak termasuk dalam kaedah yang umum ini. Inilah waktu-waktu sembahyang yang 5. Seorang Muslim tidak seharusnya melewatkan sembahyang ke akhir waktunya dengan sengaja. Kalau dia terlupa, biasa tak lupa? Biasa kan lupa. Tapi biasa tak lupa makan. Biasa juga cuma perut cakap ordu, ingat balik lah. Jadi kita lupa tak makan apa sabit. Dia bunyi kerok-kerok orang, tu dia abang. Begitu ya, lupa sebanyak lupa. Kita kalau dalam bilik ekor rali duk baca, tu dia maghrib dah habis bila waktu lupa. Waktu lupa dan terlena, dua-dua dipanggil uzur. Uzur dalam sembahyang dua ni saja, lupa dengan terlena, tu uzur solat. Hal lain tak nama uzur. Dia kata kalut ni sapu cat, tak nama uzur. Kalut buat kerja, kalut macam-macam kalut, apa urusan tak selesai, tu tak uzur. Uzur ni terlupa ataupun terlena. Jadi lupa dengan lena nama uzur. Bila tinggal sembahyang lupa dengan lena, wajib qada tak? Wajib. Kalau hal lain lagi wajib saja.
bid'ah ghalib, lagi wajib qada. Inilah inilah waktu-waktu sembahyang yang 5. Seorang Muslim tidak seharusnya melewatkan sembahyang ke akhir waktunya dengan sengaja, dengan alasan waktu masih panjang, dah lagi panjang ni, panjang lagi, sengaja dah lagi. Tak apa, kita kalau dah pergi pergi start tu, saya kita bayar, pergi sana tu, waktu masuk dah, setengah jam dah nak pergi start, dia kata dah kita pergi Sungai Pertanian bayar sana. Itu sengaja tu, jadi mentakhirkan sembahyang. Ini kerana perbuatan tersebut mungkin boleh menyebabkan sembahyang terkeluar daripada waktunya. Tak apa, dah kali habis waktu. Bahkan mungkin dia akan meninggalkan terus disebab sikap pandang ringan dalam menunaikannya. Jadi bab sembahyang ni kita kena jadi agenda utama. Kalau makan kenduri, kalau meeting, kalau buat apa pun, jadi agenda utama kita solat. Hak tu mula dulu. Selesai masuk waktu buat dulu. Lepas tu baru kita atur yang lain. Oleh itu sunat mendirikan sembahyang dengan segera di awal waktu, sebagaimana yang pernah ditanya kepada Rasulullah SAW tentang amalan-amalan yang paling afdal. Baginda SAW menjelaskan sembahyang pada waktunya di awal waktu. Ada orang tanya Nabi, ayyul amali afdal, apakah amalan yang terbaik? Nabi jawab, as-salatu liwaqtiha, sembahyang di awal waktu. Ada sahabat lain pula tanya Nabi, ayyul amali afdal, apa amalan yang terbaik? Nabi jawab, birrul walidain, berbakti kepada ibu ayah. Sahabat lain pula tanya Nabi, ayul amali afdal? Nabi kata al-jihad, maka amalan yang baik? Nabi jawab jihad. 3 jawapan tak sama. Pasal apa tak sama? Pasal Nabi tengok siapa yang bertanya. Kawan yang bertanya tu, dia sembahyang, dia buat khalid. Hak nak buat doa sembahyang okey dah, mai tunggu surau terus. Tapi dengan mak pak dia buat tak sedar. Faham tak sedar? Semua orang Kedah payahlah. Tak sedar, buat tak kisah, buat tak peduli. Orang yang ketiga, ya mak pak okey, mayang okey, tapi bak jihad lihat. Orang nak pergi jihad, dia kata jauh-jauh. Jadi Nabi jawab, jadi ketiga-tiga ni amalan yang afdal. Salat di awal waktu, berbakti kepada ibu bapa, dan berjihad fi sabilillah. Inilah amalan yang terbaik. Jadi sunat kita mendirikan sembahyang dengan segera di awal waktu. Awal waktu ni bukanlah kata subuh masuk 5:41 dia terpacak berdiri, tek 5:41 Allah Akbar. Bukan macam tu. Awal waktu tu subuh kita bahagi 5, 1 jam 20 minit tu bahagi 5. Jadi bahagian pertama tu, daripada 1 jam 20 minit tu bahagi 5 tu, 10-15 minit tu masih dipanggil awal waktu. Baik. Bagi tu waktu-waktu yang lain. Cuma dalam mazhab Syafi'i, maghribnya diminta segera. Walaupun tadi dia kata 1 jam 10 minit, tapi maghrib ni ada satu pandangan dia, waktu dia pendek lagi. Qaul qadim memang 1 jam 20 minit, tapi kalau qaul jadid, minta maaf terbalik, qaul jadid 1 jam 20 minit macam yang waktu tu. Satu pandangan lagi, maghrib ni ringkat, pendek. Lepas tu kadang-kadang bulan puasa ni bagi perhatian. Bulan puasa dia lajak, dia makan. Kalau di masjid mungkin awal, kalau di rumah tu kan, lepas kena kanji, makan nasi khabu, lepas tu apa condoi, lepas tu lengkong, jus nenah ke segelas sejam, lepas tu kena gudang garam. Zandak tu lambat. Tu waktu maghrib tu kena segerakan. Ini kerana perbuatan tersebut mungkin boleh menyebabkan sembahyang terkeluar daripada waktu. Okey, lajak baca ulang balik. Tentang amalan-amalan yang paling afdal,
baginda SAW menjelaskan sembahyang pada waktunya di awal waktu. Ketahuilah bahawa jika sembahyang seseorang sebahagiannya berada dalam waktu dan sebahagian lagi di luar waktu, jika dia mendapat satu rakaat ketika dalam waktu sembahyangnya, maka dianggap tunai, dan jika tidak, sembahyangnya dikira qada. Dia kalau akhir waktu asar tu, asar ni hujung dah ni, orang Kedah kata merlok hujung ni. Maghrib 7.26, dia sembahyang 7.24 dalam satu rakaat, baki luar waktu, maka dianggap dia sembahyang tunai. Tapi kalau di luar waktu semua, itu bukan tunai, dianggap dia qada. Dalilnya sebagaimana riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW bersabda, man adraka minas subhi rak'atan qabla an tatlu'a asy-syamsu faqad adraka as-subha, wa man adraka rak'atan min al-'asri qabla an taghruba asy-syamsu faqad adraka al-'asra. Nabi sebut dua waktu ni, subuh dengan asar. Subuh dia dengan lena, asar dengan kejar dan dengan sokan. Dia dua waktu tu yang Nabi sebut. Sesiapa yang mendapatkan satu rakaat dari sembahyang subuh sebelum terbit matahari, maka dia telah mendapatkan sembahyang subuh tersebut, yakni sembahyang sah dan dianggap tunai. Dan siapa yang mendapat satu rakaat dari sembahyang asar sebelum terbenam matahari, maka dia mendapat sembahyang asar tersebut. Dan sabda Rasulullah SAW, man adraka raka'atan minas salati faqad adraka as-salah. Sesiapa yang mendapatkan satu rakaat daripada sembahyang, maka sesungguhnya dia telah mendapat sembahyang tersebut, yakni sembahyang yang sah dan tunai, bukan qada. Riwayat Al-Bukhari. Tentu kita berhenti dulu tuan-tuan. Kalau ada apa-apa masalah, soalan, saya buka. Tak ada, kita sambung. Waktu-waktu yang dimakruhkan sembahyang. Dimakruhkan sembahyang dengan makruh tahrim. Makruh tahrim ni apa makna? Iaitu makruh yang hampir ke tahap haram. Kita ada faham makruh ni, makruh dua. Satu nama dia makruh tahrim, yang kedua nama dia makruh tanzih. Makruh tahrim ni dekat dengan haram. Ada waktu-waktu yang tak boleh kita solat, iaitu makruh yang hampir ke tahap haram. Dan waktu-waktu berikut ketika matahari berada di tengah-tengah langit. Waktu rembang, matahari duduk tengah langit tu. Waktu tu waktu tahrim, makruh tahrim. Kecuali pada hari Jumaat. Hari Jumaat kan kita main masjid apa? Boleh sembahyang. Dan kecuali lagi di Mekah. Di Mekah tak ada waktu tahrim. Dan yang kedua, selepas sembahyang subuh sehingga matahari naik setinggi tombak, setinggi satu galah. Lepas subuh tu syuruk 7:01 minit. Lepas tu tambah lagi matahari naik segalah. Galah joran ke galah kek berpelang? Galah mana bahasa Arab panggil qadra rumhin, sekadar satu tombak. Terjemah dalam kitab-kitab Melayu, satu galah. Galah dengan tombak ni dah ahli palak bantu kita dah. 27 minit. Selepas 7 minit tambah 27 minit, baru ada waktu solat. Kadang-kadang kan orang bila subuh dia sembahyang lah. Mana mayat waktu tu waktu tahrim, makruh tahrim. Bagi tambah 27 minit tu.
Jangan duk kalut lagi. 7 seminit dengan 27 makna 7:28. Riza sikit, lambat jajak lagi. 7:30 lah. Dia bergenjak waktu tu. Yang ketiga, selepas sembahyang asar hingga jatuh matahari. Dah dia sembahyang dah asar sampai matahari jatuh. Kalau dia sembahyang asar pukul 3, boleh tak? Boleh sembahyang asar pukul 3? Boleh dia sembahyang jamak qasar. Kalau sembahyang pukul 3. Jadi lepas sembahyang asar tak ada lagi haram bagi dia sembahyang sunat sampai jatuh matahari. Kecuali sembahyang wajib, sembahyang qada. Sembahyang qada wajib ataupun lagi dia beritahu sunat-sunat yang mendatang. Dalilnya ialah sebagaimana dari riwayat Muslim daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW melarang kami menunaikan sembahyang dan menguburkan orang-orang yang mati di kalangan kami pada 3 waktu, iaitu ketika matahari mula terbit sehingga naik sehingga galah, ketika matahari panas terik di tengah-tengah langit hingga gelincir, dan ketika matahari cenderung kelihatan kekuning-kuningan untuk tenggelam hingga ia jatuh dan tenggelam. Kalau nak ke bumi, bagilah matahari naik dulu, atau tengah hembang bagilah dia gelincir dulu, atau masa kuning-kuning nak ejah bagi awal, ataupun lepas maghrib. Jangan waktu matahari nak hampir nak tenggelam. Hukum makruh ini, yang kata makruh tahrim ini, diguna pakai sekiranya sembahyang tersebut tidak berkaitan dengan sebab-sebab yang terdahulu. Sebab-sebab terdahulu ni apa dia? Umpamanya dia masuk masjid. Pasal masuk masjid ada sunat sembahyang tahiyatul masjid, walaupun waktu tadi boleh buat. Ataupun sengaja melakukan pengkebumian pada waktu tersebut. Dia sengaja pilih waktu tu, waktu kembang, waktu lepas subuh, waktu matahari tengah duk naik, tengah duk jatuh. Kecuali dia bukan dia pembang waktu tu, proses tu awal, tapi tu hubung lambat, pergi sampai dia tunggu tang tu. Tu bukan diatur macam tu. Jika pengkebumian dilakukan pada waktu tersebut bukan dengan sengaja atau kebetulan saja, atau sembahyang yang dilakukan pada waktu itu mempunyai sebab-sebab terdahulu, seperti sembahyang sunat wudu, sebabnya ialah berwudu; sunat tahiyatul masjid, sebabnya ialah masuk masjid; dan mengqada'kan sembahyang, maka semuanya itu tidak dimakruhkan pada waktu-waktu yang telah disebutkan tadi. Dalilnya ialah hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim daripada Anas dari Nabi SAW sabdanya, siapa yang terlupa mendirikan sembahyang, maka dia hendaklah sembahyang apabila dia mengingatinya. Teringat tak mayang pukul 10 baru teringat, maghrib pun tak bayang. Aisyah memang nak bayang pukul 10, tapi maghrib tak bayang ya. Masa dia ingat tu, masa tu dia sembahyang, makna qada. Dan dia tidak dikenakan kafarah, tak kena denda apalah, dia lupa tadi, melainkan mendirikan sembahyang tersebut. Baginda membaca firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dan dirikanlah sembahyang untuk mengingatiku. Aqimis salata li zikri. Ada ayat Quran bunyi, dirikanlah sembahyang kerana mengingatiku. Ada tuan-tuan, ada ni ajaran baru pula, kalau kita ingat Tuhan tak payah bayar. Tujuan nak bagi ingatnya, kita dah ingat dah, tak kena bayar. Sama dengan ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Tuhan kamu sampai datang kepada kamu yakin. Dia tak bayar dah pasal dia yakin. Yakin tu makna mati. Bayarlah kamu sehingga datang mati. Mati ni benda yakin. Ya, kita yakin semua kita akan mati. Sabda Rasulullah SAW, apabila dia mengingatinya, menunjukkan bahawa waktu yang disyariatkan dan dituntut menunaikan sembahyang ialah ketika waktu ingat, dan waktu ingat itu kadang-kadang berlaku pada waktu-waktu yang dilarang.
atau dimakruhkan sembahyang. Kan dia ingat waktu tu dia boleh sembahyang walaupun waktu tu waktu tahrim. Oleh itu ia dikecualikan daripada larangan mendirikan sembahyang pada waktu tersebut. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW telah bersembahyang 2 rakaat selepas asar. Lalu dia bertanya mengenainya. Rasulullah menjawab, "Wahai binti Abi Umayyah, kamu telah bertanya tentang 2 rakaat selepas asar. Ketahuilah, sesungguhnya satu rombongan daripada kaum Abdul Qais telah datang menemuiku, menyebabkan aku menjadi sibuk melayani mereka dan tidak sempat menunaikan 2 rakaat selepas zuhur, dan 2 rakaat selepas asar ini adalah sebagai ganti daripadanya mengqadhakannya." Lepas sembahyang subuh, mangkit seorang sembahyang sunat. Dia bangkit sembahyang sunat, kita tengok pause apa sembahyang sunat. Oh, dia kata hari ini dia terbabas. Babas apa? Mangkit lewat. Dia tak ada sembahyang sunat subuh tadi ni. Bila tak ada sembahyang sunat subuh, dia sunat qada sembahyang sunat. Qada dalam waktu tahrim tidak menjadi haram. Jadi biarlah butuh tiap hari. Tu sekali-sekala terbabas. Tiap hari makna tak pernah kiawai lah. Kalau tiap hari makna tak pernah kiawai. Dengan ini semua sembahyang yang mempunyai sebab terdahulu diqiyaskan kepada 2 rakaat yang diqadhakan oleh Rasulullah SAW selepas sembahyang asar, iaitu dari segi hukum harus menunaikannya pada waktu-waktu yang dimakruhkan. Tadi sembahyang sunat kan Nabi tadi ditinggal pasal layan tamu. Layan tamu satu tuntutan juga. Ni tetamu mai tak apa, nanti saya nak selesai wirid tu. Habis wirid dia lepas maghrib, dia kena baca 3 juz baru boleh sembang. Tamu mai jauh nak balik Melani dah. Tamu mai pada Danung nak cop lagi. Kita nak berhabis. Makna hak tu tak tahu mana yang lebih utama. Begitu juga baca Quran baik, tapi kawan terlentang beli ayat, abah licin. Tak apa, aku tak habis wirid ke. Kalau tak mati, hang tak mati duk waktu tu. Tak pandai memilih mana waktu amalan yang lebih baik dan lebih utama. Menunaikan sembahyang di kawasan tanah haram Mekah adalah dikecualikan daripada larangan tersebut secara mutlak. Mekah ni lain. Mekah ni tanah haram. Tanah haram Mekah lain daripada tanah haram Madinah. Mekah ni makna haram pada haram ni makna haram ni besar, suci. Dia ada tanah haram, ada Masjidil Haram, ada bulan haram. Sekarang kita duduk bulan haram ni. Lagi 2 anak haram dengan rumah haram. Itu tambah orang Melayu. Bulan haram dalam Islam ada 4. Rejab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ni bulan haram. Makna bukan besar. Haram ni makna bulan suci, bulan besar. Kan ganjaran dia lebih daripada bulan-bulan lain selain daripada Ramadan. Tanah haram pula dia ada penggan tanah haram ni bukan kerajaan Saudi buat. Saya kita punya nak marah dengan Saudi sampai hak tu pun kita marah. Tanah haram penggan ni iaitu telah pun dia diperintah zaman dulu pada Nabi kita Muhammad SAW, kan daripada Tan'im yang ranah apa tu sempadan-sempadan yang telah diatur. Masjidil Haram ada kelebihan. Sembahyang di sana sama dengan 100,000 rakaat di masjid lain. Begitu juga masjid nombor 2, Masjid Nabawi. Nombor 3, Masjid Al-Aqsa. Lain pada tu sama Masjid Biru di Istanbul. Masjid Hijau di Bursa. Masjid apa lagi? Masjid Besi. Masjid Kayu, semua sama Masjid Al-Muhsinin. Masjid lain-lain semua sama. Walaupun kampung dia tikak mengkuang kayu tak sengit nilai dia sama dengan Masjid Shah Alam yang hebat tu. Kalau Masjid Nabawi, Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa itu memang ada kelebihan yang tertentu. Jadi dia kata menunaikan sembahyang di kawasan tanah haram Mekah
Bukan Masjid Haram, tanah haram pun dikecualikan daripada larangan tersebut secara mutlak, iaitu boleh ditunaikan sembahyang pada bila-bila masa yang dikehendaki tanpa ada waktu-waktu yang dimakruhkan. Jadi kalau kita nak mula berumrah, kita keluar ke Tan'im. Tan'im bukan tanah haram. Lepas sembahyang zuhur, tak ada sembahyang sunat dah tu. Wahai Bani Abdi Manaf, jangan kamu menghalang seorang pun bertawaf di Baitullah ini dan bersembahyang pada mana-mana waktu yang ia kehendaki, sama ada malam ataupun siang. Betul, di Mekah, di kawasan Kaabah, nak sembahyang, nak tawaf bila-bila masa, tidak ada halangan, tidak ada waktu tahrim. InsyaAllah kita sambung pula mengulangi sembahyang yang diwajibkan dan mengkhadakkannya. Di sembahyang ulang, i'adah ataupun sembahyang khada. Okey, kita bincang pada pertemuan akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimina 'anna wa la tuzhib barakata 'ulumihim 'anna birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi.